Aktiviti penyeludupan haiwan liar bermaksud mengimport dan mengekspor haiwan liar ke dalam dan luar negara melalui sepanjang negara yang bertentangan dengan undang-undang negara. Media tempatan sering memaparkan gambar rampasan tenggiling, gading gajah, tanduk badak, bahagian tubuh harimau dengan tajuk kejayaan rampasan hidupan liar oleh pihak berkuasa Malaysia. Manakala gambar ini menunjukkan kejayaan penguatkuasaan undang-undang dalam jenayah terhadap penyeludupan hidupan liar. Keadaan ini amat membimbangkan memandangkan kepada jumlah produk hidupan liar yang dirampas tidak hanya di Malaysia tetapi juga yang dirampas dalam perjalanan atau diekspor semula dari Malaysia. Penyeludupan hidupan liar dikatakan perdagangan haram ketiga paling bernilai di dunia selepas dadah dan senjata api. Fakta pertama, hasil yang lumayan. Sesetengah haiwan liar dikatakan memiliki keupayaan terhadap badan manusia. Keupayaan ini diperolehi dari anggota-anggota badan haiwan liar yang kemudiannya dijual di pasaran gelap. Aktiviti penyeludupan hidupan liar. Aktiviti tidak berfaedah ini sering berlaku di Malaysia. Sebagai buktinya, pada 30 November 2021, semasa sidang media operasi bersepadu khazanah OBK yang berlangsung di Batu Feringgi, pihak Polis Diraja Malaysia menyatakan bahawa terdapat aktiviti penyeludupan burung murai batu dan tenggiling dari Indonesia sebelum diselundup masuk ke negara lain seperti China dan Vietnam. Selain itu, terdapat juga penyeludupan kijang dan gading gajah yang berjaya dikesan di dalam negara ini oleh pihak Polis Diraja Malaysia semasa operasi bersepadu khazanah tersebut berlangsung. Dan terdapat sebanyak 127 pemburu haram yang berjaya ditahan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Antara punca penyeludupan haiwan liar secara haram. Yang pertama, permintaan yang tinggi dari negara luar. Permintaan yang tinggi dari negara luar terutamanya bagi penggemar makanan haiwan eksotik seperti daging harimau, tenggiling, biawak, landak dan haiwan yang lain menyebabkan aktiviti pemburuan haram ini aktif dan berterusan. Yang kedua, nilai jualan haiwan liar yang tinggi. Harga seekor harimau Malaya yang boleh mencecah antara RM600,000 hingga RM1 juta jika dijual di pasaran gelap menyebabkan haiwan ini menjadi sasaran pemburu haram. Ini menyebabkan manusia mengaut keuntungan dengan menyeludup haiwan tanpa memikirkan kesan terhadap haiwan tersebut. Yang ketiga, nilai perubatan. Tanduk badak Sumatera dijual dengan harga yang tinggi di pasaran dunia kerana mempunyai kelebihan yang pelbagai seperti keupayaan merawat penyakit kanser. Harimau Malaya turut semakin terancam. Ini kerana permintaan yang tinggi terutamanya dalam bidang perubatan China menyebabkan harimau Malaya kini hanya tinggal dengan jumlah yang sedikit. Kesan aktiviti penyeludupan haiwan liar, ketidakstabilan dalam ekosistem. Perdagangan dan perburuan hidupan liar bukan sahaja merosakkan ekosistem, bahkan berpotensi membawa penyakit termasuk yang baru ditemui tetapi mampu mengancam manusia. Walaupun kewujudan hidupan liar amat penting untuk mengekalkan ekosistem, ia menghadapi kepupusan sangat serius akibat kegiatan perburuan haram. Ini mewujudkan sumber ancaman baru kepada manusia kerana haiwan mempunyai penyakit tersendiri yang dibawa virus dan bakteria. Biasanya ia tidak berbahaya tetapi jika menjangkiti manusia, kemungkinan besar ia akan menjadi terlalu sukar ditangani. Seterusnya, pengancaman kepada kepupusan haiwan liar. Aktiviti ini mengancam kelangsungan hidup spesies haiwan liar menyebabkan kepupusan spesies. Ia bukan hanya berisiko kepada spesies badak, harimau dan gajah, malah perdagangan hidupan liar tidak lestari dan haram memberi impak kepada pelbagai spesies haiwan lain. Aktiviti penyeludupan ini bukan hanya dihadapi di Malaysia tetapi secara global, malah mengancam pelbagai spesies seperti burung eksotik, penyu, batu karang, tenggiling dan banyak lagi. Seterusnya, yang ketiga adalah kehilangan variasi genetik. Apabila sesuatu populasi mengalami kekurangan variasi gen, mereka akan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Aktiviti kemanusiaan seperti memburu dan menangkap hidupan darat dan marine memberi kesan pada keseimbangan populasi spesies dengan menjadikan jumlah populasi semakin berkurang. Oleh itu, apabila sesuatu populasi spesies semakin berkurang, maka variasi genetik juga semakin berkurang. Sebagai contoh, spesies seperti cita mempunyai kekurangan variasi genetik yang menjadikan haiwan ini mengalami kesukaran apabila berlaku cabaran
seperti aktiviti pemburuan atau kehilangan habitat, sehingga mudah terdedah pada penyakit kerana gen negatif yang dirembes melebihi gen positif. Kesan yang keempat adalah habitat liar terganggu. Pengancaman kepada penyeludupan haiwan liar di kawasan tempat tinggal mereka seperti di hutan atau di mana-mana kawasan khas mereka menyebabkan kawanan atau kumpulan haiwan bagi sesuatu spesies itu mengambil keputusan untuk berhijrah ke tempat lain dan bertindak untuk menjadikan kawasan penempatan bagi manusia adalah kawasan baru bagi mereka. Antara langkah-langkah untuk mengatasi aktiviti penyeludupan haiwan liar daripada terancam, yang pertama ialah penguatkuasaan peraturan dan undang-undang. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan atau pihak berkuasa perlulah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dengan mengenakan tindakan tegas dan juga hukuman yang berat atau penalti kepada pesalah agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Contohnya, Jabatan Hidupan Liar atau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara juga perlu agresif dan mengenakan tindakan tegas serta penalti sewajarnya terhadap individu yang didapati bersalah dan terbabit dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pihak kerajaan haruslah memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran bagi golongan masyarakat. Hal ini kerana kesedaran yang tinggi akan membolehkan seseorang individu berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, pihak kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar JAS hendaklah mengadakan kempen atau syamar menentang pembalakan haram supaya hidupan liar lebih terpelihara. Kesannya, kempen sebegini akan memberi pendedahan kepada golongan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya memelihara hidupan liar. Tambahan pula, pihak kerajaan juga boleh memantapkan pemikiran golongan masyarakat melalui media massa dan media cetak. Contohnya, pihak kerajaan boleh mengeluarkan iklan dalam televisyen tentang impak negatif yang berlaku disebabkan oleh aktiviti penyeludupan haiwan liar. Hal ini akan memberi peluang kepada mereka agar tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membawa kemusnahan atau kepupusan kepada hidupan liar. Langkah yang seterusnya ialah mengawal pemburuan hidupan liar secara berterusan. Hal ini perlu dilakukan bagi mengelakkan hidupan liar terus diancam kepupusan. Contohnya, aktiviti pemburuan beberapa jenis spesies haiwan liar perlu diharamkan serta pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang keras terhadap individu yang melanggar undang-undang berkaitan dengan pemburuan hidupan liar. Teknikal dalam menyelidik hidupan liar. Gangguan hidupan liar boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem hutan yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Menurut Saiful Saifuddin 2017, pemburu secara haram yang berleluasa di hutan-hutan di Malaysia adalah merupakan satu faktor yang menjerumus kepada kemusnahan spesies haiwan. Pemburu haram ini bukan sahaja mengeksploitasi binatang ini, malahan mengaut keuntungan yang banyak melalui kegiatan ini. Permintaan tinggi melalui pasaran antarabangsa dan tempatan terhadap binatang ini menjadi punca utama kegiatan ini berleluasa. Gangguan hidupan liar akan menyebabkan habitatnya akan musnah. Sekiranya aktiviti pemburuan haram ini tidak dihentikan, populasi spesies hidupan liar yang dilindungi dan terancam di negeri ini akan menyusut dalam masa singkat, kata Ketua Eksekutif Sabah Environmental Trust Dr. Rahim Madsah amat kepada bernama. Kesimpulannya, aktiviti penyeludupan haiwan liar merupakan isu global yang semakin meningkat. Aktiviti ini hanya boleh ditangani sekiranya masyarakat dan agensi kerajaan berganding bahu. Jika masalah penyeludupan tersebut tidak diatasi, sudah tentu perkara ini akan mengancam nyawa hidupan liar dan spesies hidupan liar akan mengalami kepupusan. Oleh itu, komitmen padu amat diperlukan daripada semua pihak agar aktiviti ini dapat dicegah dengan berkesan sebelum menjadi serius.